memberikan peluang pekerjaan kepada ramai orang-orang yang sama ada tak dah dibuang kerja ataupun yang tak ada bekerja, terutama sekali golongan muda. So saya dah pada ketika itu pun saya dah okey dah, maknanya di kerja saya ni pun saya boleh bantu. Tapi timbul lagi satu persoalan, adakah kita jaga kita-kita je ataupun kita nak jaga semua? Dan the only way untuk kita dapat jaga semua adalah supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Because dalam ramai-ramai, saya dah tahu, saya dah jumpa orang UMNO, saya dah jumpa, tak ada orang hormat orang seni macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan itu saja kita mahu, sedikit hormat daripada orang yang acknowledge kerja kita ni adalah penting. Pasal media adalah sangat penting. Saya berani cakap di PRU 15, kenapa kemenangan berpihak pada ketika itu pembangkang adalah kerana media. Setuju ke tidak? Tiba-tiba ada atuk pula berlakon. Saya ada beef sikit pasal dia tak pernah menyokong, saya tak mau sebut nama, dia tak pernah menyokong seni, tapi dan juga media. Pada saya, pandangan dia terhadap media adalah sangat remeh. Dia kata ni industri ni kan, kalau saya pernah jumpa dia untuk membantu industri filem, dia kata baca buku lah, dia kata baca buku. Tak ada apa nama ni, baca buku lagi. Kan, saya kata kita orang sebenarnya mungkin itu permasalahan kita kan, oleh kerana apa yang dihidangkan di TV adalah lawak-lawak jenaka yang sangat, kenapa? Okey, lawak-lawak jenaka yang pada saya daripada zaman-zaman dulu, dan tidak pernah berani TV station untuk memberikan jenaka yang lebih intelektual, untuk menunjukkan yang kita dah berubah dan mengajar penonton untuk berfikir dan membuka minda mereka. Itu sebab sampai takat ini orang ingat orang seni ni bodoh. Saya cakap, Datuk Seri, orang seni adalah pemikir. Mereka solve problem every day. To create something, you have to solve all the problems related dengan benda yang kita nak create tu. Dan apabila kita sendiri dengan membuat kerja ni sama berat dengan awak yang pergi jadi accountant, yang awak yang pergi jadi tangkap ikan, apa benda, sama kerja kami sama berat, tapi kami tak dipandang langsung dari segi kenapa kami tak dijaga di EPF, di SOCSO, benda-benda yang ni semua sampai sekarang. Ada satu ketika kawan saya Hans, dia pernah cuba nak buat benda tu, tapi lepas tu tukar government. Tak sempat. Tapi kita perlukan orang-orang yang tahu masalah untuk bantu settle masalah tu. Betul tak? Sebab tu kita, ultimate saya, Hans ada kat sini pasal kita nampak masalah. Dan macam saya tengok apa yang Datuk Seri selalu lakukan, dia akan memanggil profesional. Kalau kau ni dalam education, panggil orang yang pandai education untuk duduk di tempat education. Orang yang bijak, pandai dalam bidang-bidang mereka yang tertentu untuk duduk di tempat tertentu, kerana dia boleh membantu. Dia tahu apa permasalahan dalam industri tersebut. Okey. Itu sebenarnya stalling je tu, Datuk Seri. Nak tunjuk klip, boleh kita tunjukkan klip. Ini klip, okey, kalau boleh jangan rekod pasal benda ni nanti belum keluar. Untuk anda semua saja. So tuan-tuan dan puan, ini klip nak menunjukkan bagaimana kita boleh gunakan media untuk memberi message tertentu. Kadang-kadang kita tak nampak benda ni, tapi mulai sekarang balik rumah tengok movie, tengok dua kali. Sekali enjoy, sekali lagi tengok ada tak message di belakangnya. Okey, silakan.
Sino pasal? Okey, stop kejap. Itu Zizan dengan Johan. Okey? Mereka belum lagi jadi ahli PKR. Firman Allah SWT, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, bahawa pada Rasulullah itu model yang terbaik, contoh terbaik, manusia terulung dan terbaik. Kerana apa? Kerana tingkah lakunya, pengucapannya, pengajarannya dan tingkah lakunya. Jadi saya ucap terima kasih. Cuma ada satu lagi soalan. Soaflin sebut keadilan, dan saya dari segi akan bantu dari segi media, ya, sedaya upaya. Ya. Tapi saya nak tanya umpamanya, apa pandangan saudara Aflin? Saya kalau majlis keadilan ni Datuk Yang Amat Berhormat tak ada. Boleh tengok style saya. Nama saya Anwar, Pakcik Anwar ke, Abang Anwar ke. Okey. Jadi saya jangan kata saya tahu dia Datuk. Tapi macam saudara Amir dia tahu saya punya pendirian dalam majlis. Kalau majlis rasmi di parlimen itu tak apalah, ya. Jadi kita ini dia satu lagi ciri dalam keadilan ni. Kalau tidak kita letak jurang jauh sangat. Sebab saya selalu ingat di kubur tu dia sebut Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak ada kan. Jadi itu ingat. Tapi yang saya nak minta pandangan Saudara Aflin, apa kalau dah ikuti perkembangan parti politik, seni, budaya, filem tu tentunya, apa pandangan atau gagasan tu, nasihat untuk melonjakkan semangat atau untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, terutama kerana muda. Kerana saya rasa Malaysia ini dengan ciri penduduknya dah undi 18 ni, ya, tak usah pedulilah Tan Sri Muhyiddin dengan PN. Tanya saya, it's a matter of time. Undi 18 insya-Allah tetap terlaksana. Ya. Jadi untuk itu apa usul atau cadangan sebagai seorang pemerhati? Kerana dia walaupun tidak aktif dalam politik, dia perhati. Sudah perhati, apa dia yang boleh memberikan lonjakan semangat atau panduan kepada kami? Kerana saya mungkin pada jangka masa yang sangat panjang terlalu selesa, dan saya rasa macam kita accept je lah government yang ada, kita accept je apa yang ada, jalan je terus. Tapi persoalan yang berada dalam diri kita itu adalah sebenarnya kita memaksa kita berubah, dipaksa kita. Kita dulu macam boleh, kalau dulu boleh lah, boleh tak, sekarang ni tak boleh. Apa yang kau buat sekarang ni tak boleh nak menampung keluarga kau. Kau kena berubah. Itu yang saya jadi pekebun. Lepas tu saya buka kebun. Pasal pada ketika itu orang beli sayur. Jadi saya buka kebun untuk sayur. Maknanya tak ada kena mengena dengan apa yang saya buat pun. Tapi saya kena shift. We had to go into action because the situation that yang dihadapi dengan kita tu telah membuat kita kena bangun dan beraksi. Apa yang kita lalui sekarang ni juga dengan kerajaan sekarang, pada pendapat saya, memaksa semua dan golongan muda sekali untuk bangun dan beraksi. Because apa yang diorang buat sekarang ni menyebabkan kita dah tak ada choice lagi. There's no more choice. We have to do something supaya kita semua dapat memperbaiki keadaan. So saya punya nasihat, dan kalau ada yang nak dengar di luar sana, adalah kita mesti bertindak sekarang. Masa untuk bertindak adalah sekarang. Sebab itu undi 18 tu sangat penting. Pasal anak-anak kita yang 18 tahun, dia pun dah start berbual. Tahap kecerdikan orang, kematangan orang yang macam saya ada dengar pun orang kata tak matang lah 18 ni, dah berbeza. Anak kita dah boleh handle handphone yang 4-5 tahun, 6 tahun. Kematangan mereka meningkat dari generasi ke generasi pasal mereka belajar lebih awal
benda yang kita sudah tahu. Jadi masa untuk bertindak adalah sekarang. It's time for action. Untuk anak-anak muda, let's get into action. Kita buat kebaikan. Dan again, saya rasa cara untuk kita menjadi kuat adalah kita semua menunjukkan akhlak yang baik kepada orang. Tak payah orang nak cakap kita apa benda pun cakaplah. Saya kau punya Facebook ada kena entam. Mesti ada. Dah start kan? Dah start dah. Memanglah. Tapi kita kena percaya yang apa yang kita buat ni adalah tindakan. That's why we're here, Datuk Seri. Tindakan.